Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang biasa mengikuti saya dalam page saya, Dr. Zubaidi Haji Ahmad, dan juga blog saya drzubaidi.com. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama saya lebih kurang 30 minit untuk mengikuti perkongsian pada kali ini, iaitu pemakanan untuk pesakit yang telah menjalani pembedahan. Yang ini satu topik yang orang cakap tu jarang dibincangkan. Semasa saya bekerja di hospital dulu pun, kadang-kadang tak sempat untuk orang cakap tu bincang dengan pesakit apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Lebih-lebih lagi terdapat pelbagai nasihat, mungkin mitos yang tidak benar yang berkaitan dengan pemakanan selepas pembedahan. Jadi pembedahan apa yang biasa yang kita bimbangkan ataupun yang kita fokuskan pada perkongsian pada kali ini, iaitu pembedahan yang biasalah, yang terutamanya pembedahan yang melibatkan cesarean section, pembedahan yang melibatkan abdomen, sama ada pembedahan itu mungkin mengeluarkan ataupun merawat tisu ataupun organ yang rosak di dalam tubuh kita, ataupun mungkin di bahagian toraks, yang mana kita ada jantung dan paru-paru dan juga bahagian-bahagian lain. Jadi kalau pembedahan tu adalah pembesaran yang kompleks ataupun complicated, maksud saya mungkin dia ada masalah kanser, lepas tu terpaksa pembedahan, lepas tu dia ada diabetes, hypertension, yang ini berkemungkinan memerlukan pendekatan yang lebih spesifik. Jadi hari ini kita nak berbincang lagi berkaitan dengan pembedahan. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama saya pada malam ini. Terima kasih kepada Puan Zuriati Hasan. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Hari ini alhamdulillah, macam mana keadaan di sana? Sihat? Dan juga bagaimana cuaca di sana? Saya harap keadaan sana tidaklah tidaklah mengganggu perkongsian pada malam ini. Okey, terima kasih tuan-tuan. Kita teruskan. Pertama saya nak berkongsilah bagaimana ada beberapa orang yang mengalami masalah, dia mencuba mendapatkan rawatan dan sebagainya akibat luka yang tidak atau sukar sembuh. Pertama sekali saya lihat yang paling biasa, pembedahan yang agak sukar baik apabila dia melibatkan sebagai contoh tulang yang patah. Tulang yang patah ni bukan setakat tulang yang biasa, tetapi tulang yang hancur, mungkin berkaitan dengan kemalangan jalan raya. Jadi tulang pecah, hancur, dan inilah yang kadang-kadang menyebabkan ada jangkitan kuman daripada jalan raya masuk ke dalam tulang. Yang ini akan menyebabkan osteomyelitis, iaitu jangkitan kuman pada tulang. Yang ini yang melambatkan proses penyembuhan. Kadang-kadang apa yang berlaku, kelihatan di luar nampak dah baik dah ada cakap tu daging, dah ada kulit, tetapi tiba-tiba terdapat satu lubang kecil, kita panggil the sinus, yang keluar atau menghubungi tulang dan juga ke kulit yang mengandungi nanah. Yang ini memang kena x-ray balik lah. Itu pengalaman saya. Pengalaman yang kedua, saya melihat ada seorang makcik ketika saya belajar di India dulu, memang ada diabetes. Dia membuat pembedahan pengeluaran ataupun pembuangan rahim, hysterectomy. Makcik itu dah berusia lebih kurang 65 tahun dan ada masalah pendarahan. Setiap kali datang head tu memang terlalu banyak sehingga menyebabkan tahap hemoglobinnya menjadi rendah. Jadi doktor membuat keputusan untuk membuang rahim sebab dia pun dah umur dah 65. Lepas tu dan juga bermasalah, kita bimbang kalau terlalu rendah dia boleh menyebabkan masalah yang lebih serius. So selepas pembedahan tu dilakukan, saya perasan memang banyak sangat nanah daripada luka yang ada. Luka di mana? Luka di bahagian pembedahan itu. Mungkin terdapat jangkitan kuman. Jangkitan kuman ni lah yang agak sukar dirawat, walaupun dah bagi berbagai-bagai jenis antibiotik, kerana pesakit itu adalah pesakit diabetes. Seperti mana kita tahu, orang yang ada diabetes ni memang agak sukar atau lambat untuk sembuh. Dan juga saya ingat berbulan jugalah dia duduk di situ mengeluarkan nanah yang banyak, sehingga kan luka ataupun jahitan pada perut atau abdomen dia
telah terbuka. Jadi itulah satu lagi masalah. Apabila jahitan dah terbuka, memanglah agak sukar untuk ditutup semula akibat jangkitan kuman ini. Yang berterima kasih Puan Asina Kasim. Waalaikumsalam. Puan Rosia Osman. Waalaikumsalam. Puan Rozia Abdul Rahim. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama saya pada malam ini. Jadi kita nak berkongsi apakah pemakanan yang sesuai untuk orang yang telah menjalani pembedahan. Juga kita kadang-kadang kita tengok rakan-rakan kita yang mana wanita yang masih muda ni pembedahannya selalu adalah pembedahan pembedahan caesarean. Kadang-kadang yang merisaukan di Malaysia ni saya tak nampak lagi lah suatu benda yang kompleks ataupun sukar dilawat, walaupun ada komplikasi jangkitan kuman pada pembedahan caesarean. Mungkin ada sikit nanah, kemudian bila dibersihkan, diberikan beberapa antibiotik dan juga suplemen vitamin C dan sebagainya, luka itu menjadi lebih baik. Saya tak nampak sampai yang terbuka ni jarang. Tetapi saya pernah lihat seorang tu di ward kardiotorasik, di mana pembedahan jantung membuat bypass. Saya ingat lagi berusia lebih kurang 70 tahun saya ingat. Dan dia mengalami bila kita buat pembedahan tu torasik, kita letakkan wire besi pada dada dia untuk merapatkan balik tulang dada ni, dan disebabkan oleh jangkitan kuman mungkin, ataupun mungkin masalah dia untuk sembuh, lukanya untuk sembuh dengan cepat. Jadi luka ni menjadi lebih besar dan dia ada satu lubang di sana. Jadi dia agak serius, terutamanya bagi mereka yang mempunyai masalah metabolik yang akan mengganggu proses penyembuhan. Jadi apa yang kita mahu ialah pembedahan ini apabila telah dijalankan, proses penyembuhan tu berlaku dengan cepat. Jadi apakah kita nak bincangkan, apakah faktor-faktor yang menyebabkan lambat luka itu menjadi sembuh. Pertama sekali ialah saiz luka. Kalau saiz luka itu terlalu besar, sudah tentulah dia mengambil masa yang agak lama. Terutama sekali adalah luka yang melibatkan pelbagai organ di dalam. Jadi luka ni maksud dia luka pada kulit yang mungkin kita lihat, dan juga luka pada organ dalaman. Bahagian dalaman yang kita tak tengok, tak nampak lihat, tetapi percayalah dia akan dia akan sembuh secara simultaneously ataupun secara bersama-sama, luka dalam dan luka luar. Sebagai contohlah, kita melakukan pembedahan abdomen, sama ada pembuangan rahim ke atau caesar je, kita dapat tahu bahawa dia bukan luka satu di luar saja kulit, tetapi luka yang melibatkan otot, melibatkan lapisan dalam yang kita panggil fascia, melibatkan otot rahim, menjadi berbagai lapisan. Yang kita nampak mungkin selepas jahitan tu luka di kulit saja, tetapi dia melibatkan pelbagai lapisan, abdomen ni lah yang perlu kita perhatikan. Jadi sebab itulah penjagaan luka ni sangat penting. Jadi semakin luka besar, semakin lambatlah baik. Sebab tu pembedahan sekarang dia kadang kita gunakan teknik keyhole. Maksud dia apa? Dia akan tebuk tiga lubang abdomen, dia akan masukkan udara supaya dia mengembang, dan kemudian melakukan pembedahan melalui lubang yang kecil pada abdomen. Keyhole operation yang biasa dilakukan, yang ini lebih mudah untuk sembuh. Itu yang pertama, saiz luka. Yang kedua, kadang-kadang kita melihat juga dia punya sel darah merah, hemoglobin yang cukup. Sebab apa? Hemoglobin ni dia bersama-sama dengan serum ataupun bendalai dalam darah ni, dia akan membawa sekali oksigen. Oksigen adalah faktor yang penting bagi penyembuhan luka, terutama di bahagian dalaman dan juga luaran. Jadi hemoglobin yang sangat penting sebab dia membawa oksigen. Selain daripada itu, dia juga mungkin membawa sedikit nutrien bersama di dalam serum tu. Serum tu apa? Serum ni adalah kalau tuan-tuan mengambil darah kan, letak dalam botol, tuan-tuan akan melihat bahawa sel darah merah ni dia berat, dia akan turun ke bawah, dan atas dia berwarna kuning. Yang itu kita panggil serum. Serum ni mengandungi nutrien yang penting untuk proses penyembuhan, terutamanya vitamin C, zinc, vitamin D. Itu semua sangat penting untuk proses penyembuhan. Okey, kemudian
Apa lagi faktor yang orang cakap tu menentukan sama ada cepat atau lambatnya luka untuk sembuh? Yang ketiga adalah disebabkan oleh jangkitan kuman yang berlaku. Jangkitan kuman yang berlaku, kadang-kadang heran juga, sebab di bilik bedah selalunya doktor memang akan menjaga persekitaran adalah persekitaran yang nyah kuman atau sterile. Maksud dia dari segi segala peralatan bilik bedah doktor yang membuat pembedahan, secara amnya memang orang cakap tu nyah kuman, nyah bakteria, tak ada bakteria. Tetapi bagaimana mungkin berlaku? Di antaranya mungkin yang berlaku apabila kulit pesakit itu sendirilah, apabila mungkin dalam tempoh dia berada di ward, mungkin ada berpeluh tu, utamanya bagi orang yang atau individu yang obes, apabila kulit-kulit dia berlipat, jadi bila berpeluh menyebabkan pengumpulan kuman-kuman, Staphylococcus tu utamanya, yang menyebabkan jangkitan pada situ. Sebab tu nanti dia akan menjadi merah. Tanda dia senangnya bila dah buka tu, bila lepas operation kan, selalunya esoknya lepas 3 hari lah selalunya kita akan buka. Kita akan buka, kita nak tengok, kita panggil wound inspection. Nak tengok luka tu. Selalunya luka tu okey je, tak ada merah-merah. Selalunya begitulah. Itu tanda dia luka yang bagus. Bila buka tak ada merah. Tetapi kalau kita tengok bila kita buka, di antara orang cakap tu parut dia tu, dia punya garisan pembedahan tu terdapat warna merah, itu bermaksud apa? Itu bermaksud ada jangkitan kuman. Jangkitan kuman selalunya gitulah. Lepas tu kemudian beberapa hari kemudian mungkin ada mengeluarkan cirrus. Cirrus ni apa? Bendalai warna daripada serum tu lah tadi tu, dia keluar kat situ. Dia tak keluar darah selalunya, dia keluar cirrus, benda warna putih jernih. Itu tanda-tanda yang tak bagus lah. Kemudian akhirnya cirrus tu akan mendapat jangkitan kuman, atau luka tu sendiri mendapat jangkitan kuman, jadi keluar pula tu sekarang bukan cirrus lagi, dia dah jadi nanah. Kalau nanah tu terpaksalah kita buka dia punya jahitan tu, terpaksa potong, keluarkan sikit, buka sikit dia punya luka untuk membersihkan nanah yang mungkin ada dalam tu. Doktor mungkin akan memberikan antibiotik yang sesuai, dianggap sesuai untuk luka tersebut. Okey, itu yang ketiga. Selain itu apa lagi? Yang keempat, apa? Nutrisi ataupun zat makanan yang seimbang, sama ada protein, makronutrien, terutamanya protein, dan juga mikronutrien. Mikronutrien tu apa? Mikronutrien ni adalah vitamin, mineral, antioksidan, dan kemungkinan enzim yang ada pada makanan yang kita makan. Jadi bila kita memilih makanan tu, cari yang berprotein, kecuali kalau kita memang ada alahan pada sesetengah protein. Contohnya kadang-kadang secara amnya kita tak menggalakkan makan makanan laut, kita bimbang mungkin ada alahan bagi sesetengah orang, jadi dia tak bolehlah makan. Tetapi bagi mereka yang tak ada alahan, boleh makan. Begitu juga tenusu, produk susu, setengah orang memang ada alergik. Jadi memang tak sesuai makan produk susu ataupun susu haiwan, terutama susu lembu. Apa lagi? Kemungkinan dia mengalami kekacang, kacang-kacang, kerana setengah tu alergik. Jadi tak sesuai, jadi jangan ambil. Jadi seamnya kita menggalakkan pengambilan protein, tetapi kalau ada alahan atau alergi, kita akan nasihatkan supaya tak mengambil makanan-makanan tersebut. Okey, yang kelima, apa dia yang kelima? Yang kelima ialah masalah kesihatan pesakit itu sendiri. Contoh dia ada kencing manis. Kencing manis kita tahu bahawa memang agak sukar baik. Kenapa? Dalam bila pesakit mengalami kencing manis, ada beberapa faktor yang menyebabkan luka lambat sembuh. Pertama sekali adalah apa? Gula dalam darahnya tinggi. Bila gula dalam darahnya tinggi, terdedah kepada kuman-kuman yang berada daripada luar, dia akan menyebabkan kuman itu akan berkoloni, membiak pada terutamanya pada mana? Pada luka tersebut. Pada luka tersebut, dan akhirnya menyebabkan luka itu lambat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga merosakkan atau menghalang pembentukan kolagen. Pembentukan kolagen sebab dia ada proses glycation kita panggil, yang mana menghalang proses pembentukan kolagen. Sebab tu kena ambil vitamin C, sebab dia sangat membantu. Selain daripada pesakit diabetes, pesakit yang ada mengalami masalah hati, masalah ginjal, ini juga antara mereka yang mungkin lambat untuk sembuh daripada luka.
Kita tengok rakan-rakan kita yang ada bersama kita pada malam ini. Okey, Puan Rosia tadi, Rosia Osman, Rozia Abdul Rahim, Waalaikumsalam. Aina Reni, Waalaikumsalam. Adila Ilyas, Waalaikumsalam. Kak Yah daripada Kelantan ni. Daripada mana Kak Yah? Daripada Kasimas Kak Yah. Puan Radiah binti Mahmud. Kemudian kita tengok lagi Kila Nizam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Denny Dahlia, Waalaikumsalam. Aina Reni, terima kasih kerana berkongsi. Haslina Kasim, jangkitan kuman menyebabkan lambat sembuh. Itu antaranya. Saya dah sebut tadi faktor-faktor yang mungkin menyebabkan luka tu lambat sembuh berbanding dengan luka yang lain. Ada 5 nanti. Ada 5 faktor yang menyebabkan luka itu agak lambat sembuh. Ji Shanti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ji, apa khabar orang Pahang ni? Ya, kita tengok lagi siapa yang bersama saya. Puan Ran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Puan Ran? Kedah hujan lagi ke dah okey dah? Harap dah semakin okey lah Puan Ran. Asliza Kasim, nutrien, makanan seimbang. Untuk nutrien ni yang paling penting, seperti mana saya tahu, nutrien ni adalah pemakanan. Dia ada 2 kategori dia. Sama ada kita sebut sebagai makronutrien, satu lagi mikronutrien. Makronutrien dia ada lemak, dia ada protein, dia ada karbohidrat. Untuk luka yang sangat perlu adalah, pertama sekali adalah kita kena ambil protein. Selagi tidak ada alahan protein, kita boleh ambil. Kalau ada alahan certain protein tertentu, minta dielakkan. Sebab tu zaman dulu orang kadang-kadang dia kata jangan ambil telur, sebab dia menyebabkan lambat baik, luka lambat baik. Betul lah kalau orang tu ada alahan pada telur. Tetapi kalau orang tak ada alahan telur, boleh ambil. Lepas tu macam mana? Terutamanya mereka yang bersunat lah kan. Kita tengok kerana mak saya dulu pun kata jangan ambil telur, sebab dia akan jadi bentan, luka menjadi bengkak. Saya ikut je lah. Kemudian dia buat apa? Dia ambil ayam, dia bakar. Dia tak ada rempah, tak ada apa. Dia bakar saja. Kita makan ayam begitulah, ayam bakar tu. Sebab di situ ada protein dia kat situ. Kemudian kita tengok mikronutrien adalah makanan yang kita panggil sangat penting bagi pembentukan kolagen, terutamanya dalam kes ini, iaitu antaranya ialah macam saya katalah vitamin, atau apa vitamin yang bagus, vitamin C, vitamin D sebagai contoh, vitamin E. Itu 3 vitamin yang sangat bagus. Dan juga mikronutrien lain sebagai contoh zinc, selenium, dan juga mineral yang lain, kalsium, itu pun bagus untuk tubuh kita. Magnesium membantu kita untuk sihat dan juga untuk masalah luka ni. Fatih Mahdi, Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Mas Jan Mahmud, Assalamualaikum Dr. Selamat malam dan selamat tahun baru 2022. Doktor, saya mengalami sakit lutut hingga sukar untuk menggerakkan. Apa punca dia? Ini dah terlebih ni, tapi boleh juga kita sebut Okey, luka sakit lutut di kalangan orang yang tak terlalu tua lah ni, pelbagai. Terutama kalau sebagai contoh orang tu ada aktif dengan bersukan. Mungkin kecederaan ketika bersukan yang menyebabkan lutut dia mengalami luka. Sebab di dalam sendi lutut ni dia ada meniscus dan juga dia ada ligamen yang menstabilkan pergerakan lutut. Jadi kalau meniscus koyak ataupun mungkin ligamen dia terkoyak, menyebabkan lutut akan menjadi sakit dan pergerakan kaki dia tak stabil, dia akan goyang. Lepas tu dia ada lock, kita panggil. Bila berjalan tiba-tiba kaki dia macam lock, tak boleh tegak lagi dah. Itu mungkin dia ada masalah ligamen, terutamanya cruciate ligament tu. Disebut cruciate ligament di situ. Okey, bagi orang yang dah tua pula, yang mungkin dah berusia 50 tahun, 60 tahun, yang biasa berlaku lah osteoarthritis apabila lapisan tulang rawan apabila lapisan tulang semakin menipis sehingga menyebabkan tulang atas tu yang kita panggil femur dan tulang bawah tu kita panggil tibia dan fibula, yang besar kita panggil tibia, dia bersentuhan antara satu sama lain yang menyebabkan rasa pedih, rasa sakit dan sebagainya apabila digerakkan. Jika ada berdalih dalam tu yang kita panggil synovial fluid ataupun cecair dalam lutut, yang itulah sebab tu kadang doktor menyuntikkan cecair
Sama ada sintetik ke ataupun kadang-kadang bagi steroid untuk mengurangkan keradangan di situ. Itulah contoh dia. Tetapi kalau saya mencadangkan ialah kita ambil vitamin dalam minuman, certain minuman ada vitamin, ada protein, kerana saya mencadangkan minyak zaitun yang itu akan membantulah. Okey. Puan Ran, mendung hari ni doktor. Ya, baru pun tadi hujan lebat sekejap. Lepas tu dia dah okey dah. Okey. Tengok lagi perkongsian kita pada malam ini berkaitan dengan luka. Okey, apa lagi saya nak sebut tentang luka Macam mana terutama bagi mereka yang mengalami pembedahan besar. Pembedahan besar ni apa yang melibatkan thorax, yang melibatkan abdomen, yang mungkin melibatkan kita panggil the limbs ataupun anggota sama ada tangan atau kaki mungkin jatuh. Inilah yang saya selalu bimbang mak dan ayah kita yang mana dah tak kuat lagi, yang mana selalu mengalami pening apabila mereka bangun daripada tidur nak pergi ke bilik air ialah untuk membersihkan diri dan sebagainya, bila pening terjatuh. Dan bagi wanita tu utamanya, lelaki pun sama juga boleh mengalami osteoporosis. Habis tu apa, tulang dia dah tak kuat lagi dah. Jadi bila jatuh tu dia menyebabkan patah, fracture pada tulang peha dia. Kadang kalau bukan tengah tulang, kadang di atas tu yang kita panggil the neck of the femur. Maksud dia tulang femur tu dia ada satu kita panggil the leher, dan dia ada kepala di situ. Ada di bahagian leher tu patah, yang itu agak sukar untuk dirawat. Masih boleh buat, tetapi agak sukar sikit lah berbanding kalau contoh patah di pertengahan tulang femur. Jadi mereka ni mudah sangat patah. Kadang-kadang jatuh terlentang, cuba menahan daripada jatuh, menyebabkan tangan pula patah. Yang ini kita panggil colli fracture, patah pada pergelangan tangan kat sini. Dia cuba tahan, jatuh pada lantai, menyebabkan fracture. Sebab tu memang kita cadangkanlah pengambilan kalsium, vitamin D. Kenapa kalsium dan vitamin D? Kalsium sebenarnya kita boleh dapat daripada makanan daripada makanan. Bagi orang tua mungkin boleh dapat pada makanan, banyak yang memberikan kita kalsium, terutamanya makanan protein, daging, tenusu, sayur-sayuran pun ada kalsium. Tetapi vitamin selalu saya bila bercakap dengan pesakit saya ni, selalu saya menganalogikan dia sebagai kalau kalsium dia ibarat batu bata, tetapi vitamin ni dia ibarat simen. Jadi untuk mendapatkan kekuatan pada batu bata ni dalam pembinaan bangunan, kita perlukan simen. Simen inilah vitamin D. Masalah orang tua ni kadang-kadang mereka dah tak larat lagi keluar rumah untuk mendapatkan cahaya matahari. Itu yang menyebabkan mereka tidak mendapat vitamin D yang secukupnya. Jadi inilah, banyak makan kalsium, suplemen, tetapi tak menjadi tulang yang kuat disebabkan apa? Mungkin vitamin D dan tak cukupi. Dan saya cuma nak bagi peringatan sikit lah, terutama yang ambil kalsium suplemen yang berlebihan ni, dia boleh mendak dalam kita punya saluran darah, terutama bagi mereka yang ada kolesterol tinggi dan juga diabetes. Ini kajian pengambilan suplemen kalsium ni cukup sikit-sikit dah cukup, sebab kita pun dapat makanan. Yang penting vitamin D untuk menguatkan otot kita. Menguatkan kita punya tulang kita. Okey. Saya dah menjawab soalan tu. Okey, apa lagi tengok nota sikit. Jadi apa kita nak buat? Apa makanan-makanan yang kita cadangkan bagi mereka yang mempunyai kita yang mempunyai luka pembedahan luka pembedahan abdomen, thorax yang kadang-kadang tu boleh menyebabkan luka yang besar, yang menyebabkan kita mungkin tak berselera makan. Jadi cuba kita tengok dulu apa masalah yang biasa berlaku apabila seorang tu selepas pembedahan. Okey, pertama sekali antaranya ialah demam. Sebab tu orang yang telah menjalani pembedahan, ini maksud saya ialah yang dah balik rumah. Kalau dah masih lagi di ward, di hospital, itu jangan risau, doktor akan melihat, memantau dan sebagainya. Ini doktor dah kata boleh balik rumah. Post operative fever ataupun demam selepas pembedahan, yang ini selalunya berlaku apabila ada jangkitan kuman yang mungkin kita tak sedar, terutama kalau orang tu atau pesakit itu
dalam tak masih lagi tak sedarkan diri atau masih lagi lemah, kemungkinan ada jangkitan kuman, dia pun tak tahu. Kita tengok temperature dia ataupun suhu badan turun naik, itu tanda-tanda tak bagus. Jadi tuan-tuan, kalau ada ibu dan ayah atau anak yang berada di rumah selepas pembedahan, cuba belilah alat pengukur suhu. Dia akan membantu kita untuk melihat sama ada pesakit ini mengalami demam ataupun tidak. Ya, demam yang berbahaya serius adalah demam yang tinggi dan persistent. Maksudnya tinggi je, tak turun-turun. Ataupun demam yang sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun. Itu pun tak bagus. Tetapi kalau sekali naik, lepas tu dia turun, lepas tu dia okey, itu tak ada masalah. Itu yang pertama, demam. Yang kedua adalah infection, jangkitan kuman. Jangkitan kuman tu sebab itulah kita kena cuci luka tu. Sebelum balik tu, kita kena minta lah, atau minta nurse kita ajarkan cara nak mencuci luka. Kita mungkin kena beli antiseptik, sama ada ubat kuning ataupun alkohol, untuk membersihkan luka dekat situ. Jadi bila kita belajar, kita tahulah macam mana nak menguruskan. Sebab apa? Sebab apabila luka tu selepas beberapa hari, dia akan menyebabkan biasalah kan, kulit kita ni dia akan mati. Dia akan menarik koloni. Kalau kita tak bersihkan, kita tak mandi, dia akan menarik pembiakan kuman, Staphylococcus terutamanya, dan dia akan, apabila ada luka, dia kat situ ada sirus, ada darah beku yang kecil-kecil kat situ, dia akan lagi cepat untuk membiak. Jadi luka ni dapat kita tengok apabila macam seperti mana saya beritahu, luka tu berwarna merah, kemudian mungkin sakit, bila kita pegang dia sakit, warna merah. Kalau dah teruk tu mungkin dah bernanah. Itu yang nombor 2. Nombor 3, embolism dan juga deep vein thrombosis. Apa dia embolism? Embolism adalah pembentukan darah beku. Pembentukan darah beku ni akibat apabila seseorang itu baring terlalu lama, baring, tak bergerak, tak bangun, tak berjalan, baring saja, mungkin 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bergantung pada pembedahan dia. Ada setengah pembedahan tu sikit je dia boleh bangun. Tapi bayangkan kalau seorang tu ada pembedahan kepala, pembedahan toraks, dan tak boleh bangun, banyak alat-alatan dari situ. Kalau balik rumah pun doktor kata berehat saja, jangan pergi mana-mana. Yang ini menyebabkan pembentukan darah beku. Pembentukan darah beku ni dia boleh katakan dia terbentuk pada kaki, terutama pada kaki, yang kita sebut sebagai deep vein thrombosis. Dia akan boleh pecah sedikit tu, akan bergerak melalui salur darah pergi ke mungkin ke buah pinggang, menyebabkan kerosakan buah pinggang, boleh masuk ke dalam saluran darah di jantung, menyebabkan serangan sakit jantung, dan boleh juga menyebabkan stroke. Sebab tu deep vein thrombosis atau DVT ni sangat berbahaya. Okey, yang mungkin yang terakhir lah. Sebenarnya banyak lagi lah, tapi ini yang antara yang penting, iaitu sembelit. Sembelit ni bagi orang yang tak pernah sembelit, cakap apa sembelit ni, bukan susah sangat pun, pergi bilik air buang je lah. Tetapi orang yang mengalami sembelit ni, dia akan tidak merasa selesa, perutnya akan merasa kekembungan, makan sikit dah kembung, lepas tu tak selesa, terasa nak buang tapi tak boleh nak buang. Yang ini disebabkan apa? Disebabkan terlalu lama berbaring. Sebab tu kalau kanak-kanak selalunya buat apa? Kalau baby kan, kalau baby kita ada sembelit, apa yang kita buat? Selalu kita akan menggoyang-goyangkan kaki dia. Dia tak boleh nak berjalan kan, kita goyang-goyangkan kaki dia seolah-olah dia naik basikal. Yang itu semua akan menggalakkan pergerakan usus kolon, menyebabkan najis akan mudah keluar. Tapi bagi orang tu takkan kita nak buat pergerakan tu. Disebabkan juga antaranya adalah selain daripada berbaring lama sangat adalah tak makan fiber. Sebab itulah tak boleh nak mencernakan dengan baik, mungkin ambil air saja yang menyebabkan dia ada masalah. Okey, kita lihat lagi kepada rakan-rakan kita yang ada, mungkin dah ada start perkongsian, ada mereka yang nak berkongsi. Kila Nizam, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Denny Dahlia tadi, Waalaikumsalam. Okey, siapa lagi yang bersama saya? Zurati Hassan, doktor, anak saya berumur 17 tahun, sering mengadu sakit belakang dan tidak boleh duduk lama. Bawa berurut, kata saraf tertindih. Apa yang sesuai?
Okay, bagi mereka yang berumur 17 tahun ni, apabila ada masalah belakang ni, kita fikirkan mungkin melibatkan sama ada tulang belakang ataupun tulang pinggul yang kita panggil pelvis. Yang itu yang perlukan X-ray. Kadang-kadang daripada X-ray inilah kita tengok sama ada dia ada bengkok tak dia punya tulang belakang dia. Kyphosis, skoliosis, yang tulang yang bengkok ni dia ada beberapa degree. Kadang-kadang bila seorang tu duduk macam biasa tak nampak dia bengkok. Bila nampak X-ray baru nampak rupanya dia ada bengkok. Yang itu dah perlu ditangani. Itu yang pertama. Yang kedua, PID yang kita sebut ataupun prolapse intervertebral disc ataupun kita panggil hernia PID lah. Vertebral disc dia ada prolapse menyebabkan saraf terhimpit. Itu pun mungkin, tetapi selalunya berlaku pada orang yang mempunyai badan yang besar, ahli sukan. Yang itu dapat dilihat melalui X-ray dan juga CT scan, MRI. Ataupun juga boleh disebabkan oleh otot sekeliling sekeliling tulang belakang tu. Ni kadang-kadang dia datang itu ikut position. Kalau dia tegak seperti tu dia akan rasa lega. Kalau dia duduk membongkok rasa sakit. Itu mungkin disebabkan oleh otot. Jadi pemeriksaan yang lanjut lah, sama ada dia serius disebabkan tulang dan saraf ataupun mungkin setakat otot saja. Okey, Puan Nur Irfan Shah. Assalamualaikum doktor, ibu tiri saya baru lepas operation buang ketumbuhan di dubur. Di dubur tu mungkin kolon masalah kolon buang. Soalan saya, berapa sudu minyak zaitun yang sesuai diamalkan setiap hari? Kalau katakan kolon ni, kita nak tahu sama ada dia ada kita panggil ada bag dekat abdomen. Kalau ada bag tu maksudnya doktor dah tutup jalan ataupun pergerakan khusus pergi ke dubur tu. Jadi najis tu akan mengeluar pada dinding abdomen. Dinding abdomen. Jadi bagi orang yang sihat, biasanya saya mencadangkan kalau nak prevent kanser, pemakanan yang sihat, minyak zaitun ni boleh ambil 1 atau 2 sudu pagi dan malam. Ada orang sesuai ambil 1, ada orang sesuai ambil 2. Jadi kalau ambil 1 tu maksudnya 2 sudu lah satu hari. Kalau ambil 2 sudu satu hari 4 sudu. Setengah orang boleh ambil 6 sudu. Jadi bergantung pada dia. Apa yang menunjukkan dia boleh ambil begitu banyak ialah najis. Kalau najis dia berminyak, itu bermaksud itulah maksimum yang boleh diambil. Kalau contoh dia ambil 8 sudu, tak ada pun najis berminyak, itu maksud dia memang 8 sudu tu sesuai dia. Jangan risau sebab dia adalah pemakanan. Minyak ni adalah pemakanan, cuma jangan ambil terlalu banyak sebab itu bergantung kepada keperluan kita. Kalau kita jenis ni memang menggunakan banyak tenaga, minyak adalah bagus sebab dia akan memberi tenaga. Kalau kita tidak melakukan banyak kerja, kita banyak duduk, yang itu tak perlu banyak lah, 1 atau 2 sudu sehari pun dah okey. Puan Ainur Akmal, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Okey, kita tengok sikit lagi bagaimana pemakanan yang kita cadangkan bagi mereka yang ada pembedahan abdomen. Okey, apa yang kita nak buat? Pertama sekali, bagi mereka yang ada penyakit, mereka yang ada penyakit ni memang kena kontrol lah penyakit dia. Kalau diabetes, gula, kalau hipertensi, tekanan darah, mungkin dia ada kolesterol dan sebagainya. Yang ini kita kena maintain dalam julat yang normal. Contoh orang yang ada luka diabetes ataupun pembedahan abdomen tetapi dia adalah pesakit diabetes, gula dia tinggi, memanglah baik. Jadi saya selalu mencadangkan pastikan gula dalam normal, dalam julat yang normal, barulah luka tu cepat baik. Jadi pertama sekali adalah kawal penyakit tu, itu pertama. Yang kedua, kita elakkan perkara makanan-makanan ataupun perkara yang tak bagus, yang menjadi toksin pada tubuh kita. Yang biasanya adalah rokok. Kalau orang dah operation ni, kadang dia tak selera makan, dia nak merokok, tetapi yang ketagihan. Inilah peluang untuk mereka supaya berhenti merokok, kan. Dan juga orang yang minum alkohol atau minum arak, dua-dua ni tak bagus, kena elakkan. Apabila elakkan, dia lebih baik. Okey, kita bagi pesakit ni kak, dia kena ubah cara pemakanan. Kemungkinan dia tak sesuai lagi makan 3 hidangan besar setiap hari. Maksud dia waktu breakfast, waktu tengah hari, waktu apa lagi,
waktu breakfast tengah hari dan makan malam. Tak sesuai makan gitu. Jangan risau kalau sebagai contoh mungkin bapa kita, mak kita yang mengalami pembedahan tu, selepas pembedahan tu dia tak selera nak makan yang itu jangan risau. Sebab apa? Sebab berkemungkinan sebab memang kita tak mencadangkan makan macam itu. Jangan cakap doktor, kenapa mak saya ni dia macam tak selera lah nak makan. Makan pun sikit-sikit. Memang orang dah operation, memang selera dah kurang kan. Terutama bagi yang melibatkan bahagian abdomen. Jadi selera dah kurang. Jadi makanlah sikit-sikit. Mungkin satu hari 5 kali, 6 kali. Ambil makanan yang sikit-sikit. Yang itu dia akan membantu penyerapan, tenaga dan sebagainya. Jangan paksa makan macam mana kita makan. Dia orang sakit. Yang kedua, makanlah. Kalau contoh tak sesuai makan pepejal, kena ambil benda-benda yang dalam bentuk air. Macam bubur. Mulakan dengan bubur. Sebab apa? Mungkin penghanaman dia dah selepas operation, selepas diberikan bius, dia akan mengganggu. Jadi makanan-makanan yang simple je. Contoh dulu bubur. Dulu saya pernah membuat operation tonsil. Saya ke hospital tempat saya belajar tu, saya buat tonsillectomy. Jadi memang kena makan bubur sebab benda keras yang masuk, saya kena luka pada tonsil ni, memang rasa macam nak menjerit. Dia punya sakit dia tu sampai kepala, memang rasa macam tak boleh. Jadi apa yang saya buat? Saya buat bubur. Lepas tu saya beli daging, potong hancur-hancur kecil-kecil. Lepas tu masukkan ke dalam bubur. Dalam bubur. Kalau nak sedap sikit, mungkin kita letaklah bawang putih, bawang merah sikit. Simple je, tak perlu nak ni. Sebab orang yang orang yang sakit ni, dia memang tak ada selera. Jadi kena paksa makan mungkin satu mangkuk kecil. Setiap kali makan sejam 2 jam kena makan. Dia akan memberikan tenaga dan juga memberikan nutrisi untuk penyembuhan luka. Sebab tu jangan paksa kena makan macam orang dewasa, tak, atau macam masjid biasa, tidak. Kena ambil mungkin 2 jam sekali, ambil bubur, ada nasi dalam tu, ada protein dalam tu, letakkan sikit minyak sihat, minyak zaitun ke, kita boleh makan, dia sangat membantu. Sup ayam, sup ikan, sup sayur. Kalau katakan dia nak sedap sikit, ini bubur daging, bubur daging tak berasa ni, dia nak sedap sikit, mungkin kita boleh buatkan sup ayam, sup ayam ke, sup ikan ke. Jangan banyak-banyak sangat, bagi satu mangkuk untuk dia makan. Lepas tu mungkin selepas 2 jam kita berikan lagi. Banyakkan sayur-sayuran. Sebab apa? Sayur-sayuran ni kadang, atau buah-buahan. Kalau contoh dia tak larat nak makan, dia kata nak manis-manis sikit, ambil lah buah-buahan kan. Buah-buahan ni pun manis sebenarnya. Tak payahlah buah-buah yang terlalu manis. Buah-buahan pun dah cukup manis. Kalau nak manis sangat, boleh ambil kurma. Sebab apa? Kurma ni banyak nutrisi atau nutrien di dalam dia, dan juga dia banyak serat. Jadi untuk mengelakkan sembelit kan. Jadi makan makan kurma tu. Kalau rasa nak manis, ambil kurma. Dia bagus untuk tubuh kita. Kemudian protein, seperti mana saya beritahu tadi, ada setengah protein memang tak sesuai untuk certain individu. Individu yang tertentu. Sebab apa? Dia ada alahan. Jadi jangan ambil. Bagi orang yang lain tak ada masalah, boleh ambil, tak ada masalah, daging ke, ikan ke, tapi bagi ataupun makanan laut. Tetapi bagi mereka yang ada masalah, tolong jangan makan, sebab dia akan mengganggu proses penyembuhan. Selain daripada tu, ada juga orang yang nak makan makanan-makanan yang processed food. Saya minta elakkanlah. Makanan-makanan yang disebut sebagai processed food ni, makanan-makanan yang sebab tu kadang-kadang saya kesian juga apabila kadang NGO datang ke ward pesakit kanser sebagai contoh kan, bawa makanan-makanan segera, makanan-makanan berproses. Memang sedap lah kan, tetapi dia tidak membantu penyembuhan dan juga rawatan. Jadi bawa buah ni bagus. Bawa buah, potongkan buah kan. Bagikan makanan-makanan yang kita panggil real food. Kalau nak bagi roti, sandwich ke sebagainya, pastikan dia sebagai contohlah roti wholemeal, bagus untuk dia, untuk ada serat dalam tubuh. Mungkin tanya dia ada alahan tak pada telur, pada apa lagi, kurangkan gula, benda yang manis-manis, benda-benda yang air yang bergas, ini semua tak boleh diminum. Dia akan menyebabkan bertambah buruk. 3P tu. 3P apa? 3 putih, iaitu gula putih, tepung putih dan juga beras putih ni
Bukan tak bagus, tetapi glycemic index dia tinggi, yang menyebabkan gula masuk dalam tubuh dengan cepat. Itu tak bagus, cuba kita elakkan. Jadi makan real food. Makan real food tu, kalau nak makan nasi, boleh makan nasi, mungkin kita boleh ubah sikit, nasi apa, parboiled rice, beras perang. Kalau tak sedap, mungkin kita ambil boleh basmati, ya. Kalau katakan rasa mahal sangat basmati, kita boleh campurkan sikit lah dengan beras-beras yang lain tu. Dia akan membantu kita mendapatkan nutrisi. Bagi mereka yang selain daripada tu, ada juga suplemen. Cuma sebagai contoh vitamin, vitamin C, vitamin E, vitamin D, zinc, selenium. Contoh dia ni lah, kita ada susu Vitrasure, yang nak kita kongsikan pada hari ini. Vitrasure yang mengandungi vitamin, pelbagai jenis vitamin, protein, bagus untuk orang yang tak, apa cakap tu, tak ada selera makan selepas pembedahan. Bagi dia punya sukatan ada 4 skop, campurkan dengan 185 ml air. Lepas tu dia boleh minum, itu untuk mendapatkan tenaga dan juga mendapatkan nutrisi. Lah, setengah orang suruh makan pun tak nak makan kan, sebab dia lah, kita tak boleh salahkan dia, sebab lepas pembedahan nak makan sup pun macam tak selera, ambil satu dua sudu je. Lepas tu nak makan bubur pun makan sikit kerana muntah. Jadi kita tak boleh buat apa lah. Jadi antaranya lah kita cadangkan. Okey, kita tengok rakan-rakan kita. Raja Nabil, terima kasih atas berkongsi. Ajib Bin, minta maaf. Waalaikumsalam. Jadi kita bincangkan tentang bagaimana kita pemakanan untuk pesakit-pesakit yang pembedahan. Sebab tu kalau kita nak melawat pesakit, jangan bawa fast food, processed food. Banyak buah-buah. Kalau paling bagus kita dah potong dah. Jadi letakkan dalam satu bekas yang cantik, dia tinggal makan je. Sebab saya tengok kadang-kadang kalau kita bawa buah, memang dia pun tak makan kalau tak ada orang yang potongkan. Kadang-kadang yang makan bukan pesakit, penjaga pesakit, orang yang datang melawat pesakit. Kalau cantik, kalau kita potongkan, kita letak dalam bekas elok-elok, Tupperware dan sebagainya, bagi pada dia supaya dia boleh makan, dia akan dapat nutrisi yang lebih baik. Puan Haslina Kasim berkongsi, ada saudara umur 67 tahun masuk ward baru-baru ini. Dia ada diabetes. Okey, anak dia bagi minum 100 plus. Kononnya nak bagi tenaga. Oh, memang tak boleh puan. 100 plus no. Saya minta maaf lah. Kalau orang nak bersukan, nak berlari maraton, mungkin sesuai, sebab dia memberikan kalori yang tinggi. Gula dalam dia tinggi, tetapi boleh menyebabkan terutama kalau ada pesakit diabetes ni, memang gula tinggi macam mana dia nak sembuh. Susah sebab tak ada pembentukan kolagen. Sebab tu kalau nak bagi vitamin C, vitamin D, vitamin E, zinc, selenium, kalsium pun bagus. Okey, Puan Fauzia Jaafar, doktor, susu sesuai tak ambil selepas pembedahan? Susu sesuai. Susu macam saya cakap tadi, kalau katakan tak ada alahan, boleh ambil susu biasa, susu lembu. Tetapi kalau ada alahan, cuba tukar kepada susu soya. Vitrasure ni pun adalah soya, asalnya daripada soya. Dia bagus untuk mengurangkan alahan, jadi mempercepatkan penyembuhan. Okey tuan-tuan, kita pergi kepada orang cakap apa, peraduan yang menjawab cepat dan tepat. Hari ini adalah sesi yang terakhir kalau tidak salah saya. Betul hari ini hari yang terakhir, bukan matahari terakhir. Sesi ini adalah ataupun perkongsian ni lah perkongsian terakhir, yang mana pihak Vitrasure berkongsikan ataupun memberikan tajaan bagi mereka yang menjawab dengan cepat dan tepat, akan diberikan Vitrasure 400 gram, InsyaAllah bersama dengan shaker. Shaker ni tak janji, kalau ada stok dia akan bagi. Yang ni Vitrasure ni yang lebih kecil lah, 400 gram. Yang ni 800 gram. Harganya pun tak mahal. Boleh dapatkan daripada mana-mana farmasi ataupun daripada saya punya kedai online saya, netvenue.com. InsyaAllah dah ada di situ. Okey, Puan Kila, sebelum saya jawab ni, Doktor, lately saya rasa sakit lutut, saya amalkan minyak zaitun. Okey, saya ambil isra madu. Okey, saya makan minyak zaitun 2 sudu besar pagi. Saya ambil isra olive oil plus 30. Okey, adakah mencukupi? Boleh. Kalau katakan ni sebenarnya tuan-tuan, untuk ambil suplemen ni, dia memerlukan orang cakap kesabaran dan juga konsistensi, istiqamah. Sabar dan istiqamah, insya-Allah dia akan okey. Sebab dia adalah dalam bentuk dos yang rendah, dos yang selamat.
Jadi kalau kena ambil tu memang kena konsisten lah. Lepas tu memang ambil masa. Dia tak macam ubat kan. Kalau ubat tu sebagai contoh makan sekali lepas 2-3 hari dah okey. Tapi itu adalah dos ubat sensitif. Yang ni kalau ambil pemakanan yang bernutrisi memang kena sabar dan juga kena konsisten. Teruskan kan. Kalau nak tambah boleh ambil omega 3, atau minyak ikan, boleh tambah vitamin E. Ini pun bagus juga Vita Sure. Dia ada sedikit lah vitamin yang jadi dalam bentuk food dose, dos yang tidak terlalu tinggi yang ada pada makanan. Okey, kita akan pergi pada soalan yang pertama. Tuan-tuan dah bersiap sedia. Berikan 2 faktor yang menentukan sama ada luka itu cepat atau lambat sembuh. Berikan 2 faktor yang menyebabkan luka itu cepat atau lambat sembuh. Jadi mereka yang menjawab dengan tepat dan cepat. Kalau katakan cepat tak tepat pun tak boleh. Ataupun menjawab tepat tetapi lambat pun tak boleh juga. Dia cepat dan tepat. InsyaAllah kita akan bagilah satu tin Vitra Sure Gold 400 gram InsyaAllah bersama dengan shaker dia. Okey tuan-tuan, kita berkongsi lagi. Jadi penjagaan luka ni sangat penting. Sebab apa? Bila luka baik, jadi dia akan menyebabkan seorang individu tu dapat melakukan pekerjaan dia yang lebih baik. Okey. Puan Kila Nizam cakap luka kulit dan luka dalaman itu jenis-jenis luka puan. Kita nak sebut apa dia faktor yang menyebabkan. Ada faktor. Okey, kita tengok Puan Nur Irfan Shah, saiz luka dan jangkitan kuman pada luka. Saya rasa inilah pemenang kita pada pemenang pertama kita pada perkongsian malam ini sebab dia menjawab cepat dan tepat. Puan Haslina pun tepat juga tetapi dia agak lambat sikit. Puan Farah Wahida pemakanan dan penjagaan. Ini tak spesifik puan. Dia terlalu kita panggil dia terlalu besar. Zuraiti Hasan, jangkitan kuman, kencing manis, betul juga tetapi tak berapa tepat. Fatin Mahdi, masalah kencing manis, masalah hati dan ginjal. Jadi kita memilih tadi siapa? Okey, kita memilih tadi Puan Nur Irfan Shah, saiz luka dan jangkitan kuman pada luka. InsyaAllah WhatsApp kepada nombor yang diberikan, berikan nama, alamat dan juga nombor telefon. Hari ini hujung minggu, staf kami akan menjawab pada hari Isnin. Harap bersabar. Kemudian dia punya flow tu kita akan hantar kepada HQ Vitra Sure. Dia pun akan ambil masa juga tu, ambil masa untuk proses. Kemudian dia akan berikan. Jadi dalam masa 2 minggu lah gitu, selalunya 2 minggu. Tak terlalu cepat, sebab dia adalah ada beberapa proses lagi. Okey. Soalan yang seterusnya. Tuan-tuan mengikut saya daripada tadi, soalan yang seterusnya ialah apakah makanan-makanan yang mempunyai kebarangkalian menjadikan ia sebagai makanan yang menyebabkan alahan. Maksud dia makanan-makanan ni risiko tinggi untuk mendapatkan alahan. Ada 5, saya minta mungkin 3 lah. 3 makanan yang boleh menyebabkan alahan. Jadi kalau kita makan, kemungkinan menjadi alahan, tak sesuai kita ambil ketika kita dalam proses penyembuhan daripada luka. Agak apa-apa makanan dia. Saya dah sebut tadi antara makanan-makanan ni terutamanya pada alahan lah. Orang yang cakap tu memang ada alahan, memang doktor kata tak sesuai makan. Macam pesakit saya sendiri kan, dia ada alahan. Dia kata doktor kalau saya makan benda ni memang ujung-ujung jari saya ada macam blister ataupun lepuhan, dia akan pecah, lepas tu dia akan jadi luka lambat baik. Bila saya dah tak makan, saya tengok dia dah tak okey, dia dah okey. Apa makanan-makanan tu? Bagi saya 2 je lah, 2 makanan yang mungkin menyebabkan alahan pada diri seseorang dan mungkin akan melambatkan penyembuhan luka. Ada dah menjawab? Siapa yang menjawab dengan cepat dan tepat akan mendapat satu tin 400 gram Vitra Sure. Bagus untuk mereka yang mungkin selepas pembedahan,
Kalau kita nak memberi hadiah kepada pesakit, mungkin Vitasure ni baguslah kita bawa, beritahu dia makan, kalau tak ada selera makan, sesuai sebagai tambahan dan sebagainya. Fatin Mahdi, dia kata berproses protein, telur, seperti telur dan juga alkohol. Makanan berproses tak menyebabkan alahan puan, alkohol pun tak menyebabkan alahan. Okey, kita tengok lagi. Denny Dahlia, telur, seafood ke kacang? Jawapan betul. Kita tengok yang lain. Processed food, processed food tidak menyebabkan alahan, berproses. Cuma dia tak bagus lah sebab dia tak ada nutrisi dalam tu, banyak hanya kalori saja. Ke kacang, makanan laut, itu pun betul. Tadi saya dah sebut tadi. Jadi saya rasa yang cepat dan tepat adalah Puan Denny Dahlia. Puan Denny Dahlia, saya ucapkan tahniah. Telur, seafood, ke kacang, coklat pun kadang-kadang menyebabkan alahan. Jadi bergantung. Jadi macam mana nak tahu secara spesifiknya, secara yang betulnya, secara sahihnya, buatlah pemeriksaan darah untuk alergik, food allergy. Kat situ kita dapat tahulah. Makanan laut spesifik, makanan laut, telur, ke kacang, dan juga coklat, yang selalu menyebabkan alahan. Tidak semua orang, tetapi orang-orang yang tertentu saja. Terima kasih dan tahniah kepada puan siapa tadi, Denny Dahlia. Okey, seterusnya soalan yang seterusnya. Saya tengok sikit nota. Okey, soalannya ialah, apakah makanan yang dicadangkan untuk orang yang lepas pembedahan? Maksud dia dah balik rumah, kita nak mencadangkan apa 2 jenis makanan. Kalau bayangkan tuan-tuan ada anggota keluarga yang lepas pembedahan, apa nak bagi pada dia? Contoh mungkin breakfast ke lunch ke dinner, apa nak bagi pada dia? Bagi saya contoh 2 makanan untuk pesakit yang selepas menjalani pembedahan berada di rumah, apa nak bagi pada dia? Doktor kata dah boleh makan lah benda-benda lembut ni, lepas mungkin seminggu boleh makan benda-benda yang keras pula macam biasa. Jadi apa nak bagi? Kita tengok. Ya, Puan Irfan Shah, Puan Novi Irfan Shah, insyaAllah boleh bagi pada ibu lah. Beritahu dia kat sini ada cara cara penyediaan dia. Kena dia ada penyediaan dia. Bila ada cara penyediaan dia, kita minum, barulah rasa sedap, rasa berkhasiat. Kadang kalau terlalu cair pun rasa tak sedap, jadi orang tak nak minum. Okey, boleh tak contoh 2 makanan? Puan Hasina cakap, memang saya ada kawan alergik coklat. Coklat tu kita faham puan. Saya ada kawan dia alergik daging lembu. Dia cakap memang keluarga dia memang alergik daging lembu. Kalau dia memang tak boleh makan daging lembu, dia akan ada alahan. Tetapi abang dia lagi teruk. Kuah daging lembu pun langsung dia tak boleh. Makan sikit memang ada alahan. Ini agak pelik lah. Tapi itulah kita nak cakap macam mana. Memang setengah orang tu ada masalah di sini. Ikan-ikan contoh kan, ada setengah orang tu makan ikan tertentu okey, ikan-ikan lain. Saya pernah dulu ada seorang kawan saya, dia alahan kepada ikan darat. Semua ikan darat dia tak boleh makan. Kalau makan memang akan pening kepala. Kalau lepas makan tu dia cakap dia pening kepala, dia akan tanya tadi makan ikan apa ikan darat. Contoh dia apa, talapia kan, ikan keli. Ini contoh-contoh ikan darat lah yang menyebabkan dia mungkin sakit para, alahan dan sebagainya. Sebab tu kita tak boleh cakap kan, kerana setengah orang kan ada alahan tertentu, kita cakap itu bohong lah, mitos, bukan. Memang ada, setiap orang ada alahan dia tersendiri. Okey, Puan Hasina Kasim kata kurma dan buah-buahan. Puan Fatin kata bubur, minta 2 Puan. Bubur dan buah. Fatin Mahdi, bubur dan buah, makanan lembut dan kurma, bubur dan buah-buahan betul, Vitasure pun betul, susu buah sup pun betul, sup pun betul. So kalau saya lah kan, mungkin kita boleh bagi sup kan. Mula kita bagi bubur lah. Kalau saya akan bagi bubur kacang, bubur daging. Maksudnya banyak bubur dan sedikit daging dalam tu, kita masak sekali, letaklah mungkin beberapa sebab contoh bawang putih, bawang merah sikit supaya dia
aroma dia menyelerakan. Setengah orang tu tak mampu lagi. Daging pun okey, daging sedikit daging, jangan terlalu banyak. Dan juga apa ni, bubur lah, bubur nasi tu. Makan satu mangkuk, selepas 2 atau 3 jam makan lagi satu mangkuk, dia akan membantu. Okey. Kalau katakan dia nak rasa manis, macam saya cakap tadi, mungkin kita boleh bagi kurma, sebab banyak tenaga dalam tu, dan juga ada serat dan juga nutrien dalam tu. Banyak bagus kurma ni. Macam-macam jenis kurma ada, cari yang berkhasiat. Jangan pula kita beli yang murah-murah nak bagikan hadiah. Kita bimbang sekarang ni pun banyak orang cakap tu pemalsuan kurma kan, yang kita pun faham seperti mana pemalsuan madu. Jadi kadang-kadang kita beli yang murah-murah ni, kadang-kadang kualiti dia tak ada. Jadi bukannya memberikan kesihatan, tetapi mungkin memberikan kemudaratan. Okey, kita tengok siapa yang pemenang yang menjawab cepat dan tepat. Saya rasa ni buah-buahan kurma sama Puan Haslina. Jadi saya tak menerima dia sebagai satu, orang cakap tu, satu jawab, dia merupakan satu jawapan lah. Jadi saya ingat yang mungkin yang akan diterima ialah Puan Fatin Mahdi, bubur dan juga buah. Buah. Jadi kalau ada orang sakit kat rumah kita, jangan kita bagi buah macam gitu je, potongkan. Jadi bila kita potong, kita sediakan pada dia, barulah dia mudah untuk makan. Potong kecil-kecil, jangan terlalu besar. Kadang-kadang dia nak mengunyah pun tak berdaya. Adapun kalau mak ayah kita, mungkin gigi dia pun dah tak kuat dan sebagainya. Terima kasih pada yang lain mencuba. Puan Farah Wahida, Puan Zaitun, siapa lagi tu, Puan Uni, Puan Sila Samsudin. Doktor, berapa lama perlu kita jaga pemakanan, sebab dah 10 hari pemeriksaan pemakanan ni Puan, yang sebagusnya kita jaga ni, pantang dia ni sebenarnya bagus. Kalau tanya saya, kita boleh buat setiap hari. Maksud dia ialah processed food kita elakkan dan sebagainya, bagus untuk kita. Sebab problem dengan kita ni, kita berada dalam sistem pemakanan yang salah. Jadi kita kembali kepada sistem pemakanan yang betul, seperti mana mungkin mak ayah kita pada masa itu. Kita tengok dia orang ni memang tak ada masalah kesihatan pun, umur sampai hidup umur sampai setahun, 100 tahun. Kita ni baru umur 30 dah ada penyakit. Sebab tu kita kena kembali. Kembali tu maksud dia kita ambil makanan yang real food. Jadi bagi mereka yang nak sihat ni, kena makan real food. Apa real food? Ialah makan yang betul. Kalau dengan nasi, dengan sayur dan sebagainya. Jangan terlalu banyak makan makanan yang manis, minuman bergas, sebagai contohlah. Dia tidak membantu kita. Jadi terima kasih Puan Ran. Puan Ran Ibrahim pun dah mencuba Vitrasure. Terima kasihlah atas testimoni. Sedap. Sedap. Memang betul. Saya pun minum waktu petang untuk mendapatkan khasiat dia. Alhamdulillah, memang sedap kalau bancuannya dengan bancuan betul. Jadi tuan-tuan dan puan, sekian saja perkongsian saya pada malam ni. InsyaAllah mungkin di lain kali ada company lain ke yang ingin membuat perkongsian dan sebagainya, silakan. Jadi kita jumpa lagi di lain masa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.